Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang penuh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Kita sampai ke muka surat 265, tapi elok kalau kita undur sedikit untuk kita refresh balik perbincangan kita di muka surat 263, iaitu hukum perempuan menziarahi kubur. Soalan, bolehkah orang perempuan pergi menziarahi kubur? Jawapan, menziarahi kubur hukumnya adalah sunat, maknanya dapat pahala. Tapi kalau tak pergi pun tidak berdosa, sunat. Iaitu sunat ini sama bagi lelaki dan perempuan. Namun begitu, ada juga di kalangan ulama yang berpandangan bahawa kalau perempuan maka hukumnya adalah makruh. Dalil, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu disuruh menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, isteri Rasulullah SAW, inna rabbaki ya'muruki an ta'tiya ahlal baqi'i wastastaghfiri lahum. Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kamu agar mendatangi, yaitu perkuburan Baqi', dan supaya kamu itu memohon ampun buat orang yang dikebumikan jenazah mereka di perkuburan Baqi'. Jadi makruf ya, Sayyidatina Aisyah wanita, perintah daripada Allah suruh ziarah kubur, maka tak mungkinlah kalau Allah perintahkan itu perkara yang haram. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan, apa yang sepatutnya aku ucapkan apabila berziarah kepada mereka? Bila pergi kubur nak cakap apa, nak baca apa? Lalu Nabi SAW bersabda, kuli. Bahasanya kul, kalau lelaki kul, tapi sebab yang disuruh tu wanita, ada ya untuk menunjukkan taknis, menunjukkan perempuan. Kuli, katakanlah. Nak kata apa? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam ke atas penduduk negeri, yakni negeri barzakh, daripada kalangan orang yang beriman dan orang Islam. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin.
Moga-moga Allah Ta'ala merahmati yang terdahulu dari kalangan kami dan yang terkemudian. Kan kita, kehidupan kita macam itu, mati pasti ya, masing-masing tiket dah confirm ya. Tak ada tiket yang tak confirm, cuma ada yang jalan dulu, ada yang lambat sikit flight dia. Jadi yang mustaqdimin yang telah meninggal dahulu, wal mustakhirin yang meninggal kemudian, minta Allah rahmat dan semua. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan berserta dengan kamu. Jadi kita walaupun ditinggalkan oleh ahli keluarga kita, ibu bapa kita, anak kita dan sebagainya, tapi satu masa kita akan turut serta dengan mereka di alam barzakh menuju ke alam akhirat. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu anhu bahawa pada suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha datang dari kubur. Maka beliau, yakni Abdullah, bertanya, "Ya ummul mukminin, wahai ibu kepada orang-orang beriman, kamu datang dari mana?" Macam kita lah, terserempak je, mai mana kejap, puan mari pada mana ni. Lalu beliau menjawab, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, dari makam saudaraku Abdul Rahman. Baru lepas ziarah kubur saudaranya Abdul Rahman. Lalu aku bertanya lagi, bukankah Nabi SAW telah melarang daripada menziarahi kubur? Pergi ziarah kubur, bukan Nabi larang ke? Macam itu. Lalu beliau menjawab, benar, memang mula-mula Nabi SAW ada melarang jangan ziarahi kubur, kemudian mansukh, dinasahkan, dibatalkan haram itu. Bahkan baginda SAW menyuruh menziarahi kubur. Tinggal lagi suruhan itu tidak sampai ke level wajib. Suruhan itu paling tidak nak mengangkat keharaman. Dah boleh dah, pergilah ziarah, tak ada masalah. Ataupun mengangkat ke level sunat. Di dalam riwayat menyebutkan bahawa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, puteri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi puteri kepada Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, hampir 2 atau 3 kali pergi ke kubur, iaitu menziarahi para syuhada, orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, khususnya ayah saudara baginda, iaitu kira datuk saudara lah kepada Sayyidatina Fatimah, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada ayahnya, bahawa Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Dahulu aku pernah melarang kamu dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Mana larangan itu sudah tidak dikuatkuasakan ya. Keterangan di dalam hadis, domir lelaki, domir maknanya ganti nama. Asalnya nahaitukum, kum tu menunjuk pada lelaki. Maknanya lelaki je lah yang Nabi suruh ziarah kubur. Fazuruha tu, zuru, waw tu menunjukkan jamak untuk lelaki. Digunakan bukan untuk khusus lelaki, tidak, tetapi kerana selalunya, taglib, ghalibnya yang menziarahi kubur adalah lelaki. Kadang-kadang dalam kontrak perjanjian sewa, menyewa ke apa ke, kontrak di spell out secara jelas, kod-kod orang keliru. Dia kata the gender, the male gender will include the female as well. Maknanya kalau dia kata he, kalau dalam konteks ni boleh jadi she. Jadi begitulah di sini, walaupun digunakan domirnya itu, gendernya itu untuk lelaki, tetapi tidak mengeluarkan wanita, sebagaimana yang disebut oleh Mula Ali Qori dalam kitab Mirqatu Al-Mafatih dan Al-Imam Tirmizi dalam Al-Jami'us Sahih dan lain-lain.
Habis kenapa dulu Nabi SAW melarang ziarah kubur dulu, awal-awal dulu? Kerana pada awalnya amalan jahiliyah masih menebal dalam masyarakat, ya, iaitu amalan tak redha dengan kematian, meratap, merintih dan sebagainya, mengucapkan kata-kata yang tidak elok dan keji ketika menziarahi kubur. Kenapalah ambil anak saya, ya, anak saya seorang saja, ni tak adil. Anak jiran saya ada 13, ambil seorang pun dia tak perasan. Kenapa Allah tu zalim pada saya? Macam ni. Ini percakapan-percakapan yang tak elok, tak redha dengan takdir Allah. Maka apabila mereka sudah menerima Islam, dulu baru masuk Islam, perangai jahiliah tu masih melekat lagi. Tapi dah lama masuk Islam, dah tahu adab-adab menziarahi kubur, syariat membenarkannya. Sebab alasan larangan itu dah tak ada. Ini yang para ulama mengambil faham dan mengeluarkan kaedah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu dia berpusing-pusing mengikut illah dia. Illah makna basis, ya, asas hukum itu apa. Kalau ada asas hukum, ada hukum. Kalau tak ada asas hukum, hilang hukum tu. Asas hukum haram melarang menziarahi kubur adalah kerana bila ziarah kubur buat benda haram, meratap itu ini. Tapi bila ziarah kubur dah tak ada lagi terjerumus dengan meratap dan itu ini, maka hilanglah hukum haram tersebut, dibenarkan. Dan kebenaran ini tidak hanya dikhususkan kepada lelaki. Oleh itu para ulama berpendapat perempuan pun turut sama mendapat keizinan ini. Macam mana pula dengan pandangan para ulama? Al-Hafiz Ibn Arabi, ini iaitu ahli tafsir mazhab Maliki, ya. Bukan Ibn Arabi, ya, tokoh sufi. Bezanya yang ini ada alif lam, Ibn Arabi. Yang tokoh sufi adalah Ibn Arabi, tidak ada alif lam. Ketika memberi pandangan dalam perkara ini berkata yang benar, maknanya kedudukan yang sebetulnya adalah Nabi SAW membolehkan menziarahi kubur untuk lelaki dan perempuan, tidak ada beza. Habis kata ulama kata makruh. Jika ada sebahagian yang menganggapnya makruh bagi perempuan, itu bukan umum begitu. Maka hal itu kerana lemahnya kemampuan perempuan untuk bersikap tabah dan sabar. Sebab perempuan ni jiwa dia lebih halus, emosi dia lebih cepat tersentuh. Jadi dibimbangi perempuan ini bila dia pergi ke kubur itu, dia jadi emosi. Jadi sebab itu dimakruhkan. Atau kerana penampilannya yang tidak menutup aurat dengan sempurna, jadi kacau pula orang lain. Jadi ini kemungkinan kenapa ada ulama memakruhkan. Kalau tidak, kembali kepada sama sahaja bagi lelaki dan wanita, harus ataupun sunat ziarah kubur. Menurut sebahagian fuqaha, yakni ahli-ahli hukum, ahli fiqh, hadis yang melarang perempuan menziarahi kubur adalah kerana perempuan itu selalunya lemah dan tidak sabar berdepan dengan suasana yang sedih begitu, sehingga menyebabkan mereka menangis, menjerit-jerit dan meraung-raung, disebut an-niyahah, sambil menampar pipinya sendiri, mengoyak-ngoyakkan pakaian, berputus asa dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliah lain di kubur. Lalu muslimat di keramat yang tiga kata, mana ada ustaz? Tak adalah kami buat kerja macam itu. Mungkin ada, ini lebih pada sikap budaya orang Arab. Orang Melayu, hatta kalau perempuan pun jaranglah kita nak jumpa yang meraung merantap di kubur tu. Jarang, ya. Tapi kalau Arab itu biasa. Makanya larangan itu bergantung kepada natijah dia. Dipanggil fiqhul ma'al, memahami apa natijah akhir dia, apa konsekuens satu perbuatan. Jadi kalau ziarah kubur tu di kalangan wanita orang Melayu biasanya macam orang lelaki juga. Pergi kalau nangis pun mengalir air mata, ya. Dia baca Quran, baca istighfar. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau memang biasanya sampai beratap dan sebagainya itu, maka makruh. Atau kalau confirm begitu buat benda haram, maka haram. Larangan dan jawapan. Bagaimanapun ada golongan yang melarang
perempuan menziarahi kubur kerana berpegang pada zahir hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, kecuali dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak diriwayatkan, iaitu la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat wanita yang suka ziarah kubur. Jadi ada yang kata tak boleh lah ni hadis larang ni. Lalu para ulama menjawab, hadis ini telah mansukh, dibatalkan oleh riwayat tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kubur saudaranya, seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sunan Al-Kubra, Abdul Razak dalam Musannaf dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim mengenai hadis bahawa Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur di atas. Para ulama berpendapat mungkin kerana sanad hadisnya tidak kuat, menyebabkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis tadi dalam sahih mereka. Maknanya zahirnya seperti ada percanggahan antara riwayat-riwayat ini, tetapi riwayat yang menunjukkan kepada kebolehan menziarahi kubur itu lebih kuat lagi. Renungan Syekh Ibn Taymiyah, beliau sendiri membolehkan menziarahi kubur. Di dalam kitab beberapa mutiara yang bagus lagi indah, atau beberapa masalah yang penting lagi mudah, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, beliau ada menyebutkan bermula ziarah kubur itu sunat dengan ijma'. Maknanya sepakat para ulama mengatakan bahawa ziarah kubur itu hukumnya adalah sunat, mendapat pahala. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim. Ini dalilnya. Nabi SAW bersabda, dahulu aku pernah melarang kamu dari menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah. Cuma dia kata wanita tak boleh, dia kata ini untuk lelaki. Wanita tu ada hadis dia yang Allah melaknat tadi. Yang tak setuju kata tak, hadis tu tak kuat. Lagipun kalau betul-betul hadis tu dah dinasahkan, sebab Sayyidatina Aisyah diperintahkan ziarah kubur. Inilah cerita khilaf di kalangan ulama. Berkata Ibn Taymiyah, sesungguhnya telah mengizinkan oleh Nabi SAW pada menziarahinya, iaitu menziarahi kubur, kemudian daripada melarang ia padanya, dan mentaklil. Taklil maknanya beri sebab, beri illah, ia akan dia dengan bahawasanya memperingat ia akan mati dan akan negeri akhirat. Apa faedah yang didapati ataupun hikmah ziarah kubur ini? Biasanya orang yang ziarah kubur itu dia akan ingat mati dan dia akan ingat akhirat. Biasanya. Jarang-jarang ada juga yang keras hati, masuk dalam kubur pun relax je, boleh melawak-lawak lagi, gelak-gelak lagi, ya, sambil isap rokok lagi, ya, boleh jadilah. Tapi untuk kebanyakan orang, bila ziarah kubur dia tengok, dia ni dulu hebat, dia ni dulu terkenal, dia ni dulu kaya, ke sini juga rupanya apalah sangat aku yang biasa-biasa ni, nak lalai sangat dengan dunia. Ada dia ingat. Intaha Faidul Qadir. Baik, wallahu a'lam. Selesai. Dan selesai itu selesailah bab yang ke-11. Kita akan masuk ke bab yang ke-12, iaitu yang berkaitan dengan pakaian dan adat. Ada seorang soalan sebelum tu? Kalau tak kita pergi ke bab yang baru, di muka surat 268. Yang pertama berkaitan dengan serban. Hukum mengenakan serban. Apakah hukum mengenakan serban? Mengenakan di sini maknanya pakailah, ikat kain serban di kepala, apa hukum? Dimaksudkan di sini sebab ada orang kata tak sunat pakai serban. Habis Nabi SAW pakai serban, dia kata itu ada orang Arab. Abu Jahal pun pakai serban, kata dia. Wallahu a'lam lah, bila dia nampak Abu Jahal pakai serban tu, kita dah tahulah ada sirah Abu Jahal ke macam mana dia baca. Baik. Jawapan, memakai serban adalah sunnah
Rasulullah SAW secara pasti. Maknanya sunnah di sini perbuatan Nabi. Nabi pakai serban. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan tajuk khusus tentang serban Rasulullah SAW. Hadis Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi amamatun sauda. Nabi SAW masuk ke Makkah pada hari pembukaan Makkah, yang mana orang Islam berjaya menguasai tanah suci Makkah daripada tangan orang musyrikin, padahal di atas kepala baginda itu terikat serban berwarna hitam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, khataban nasa wa alaihi amamatun dasma, bahawa Nabi SAW satu ketika berkhutbah di hadapan manusia, padahal di atas kepala baginda itu memakai serban yang terkena minyak. Rambut Nabi SAW ni baginda sentiasa minyak kan. Jadi jangan kita kata kita ikut Nabi macam mana, pakai selekeh, janggut tak terurus, rambut berserabai, jangan. Siapa pula kata sunnah Nabi macam itu? Nabi SAW minyakkan janggut, minyakkan rambut. Jadi sebahagian daripada minyak rambut tu nampak kesannya tu di kain serban. Itu maksudnya amamatun dasma. Kemudian diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Boleh lihat hadis ini dalam kitab Fathul Mu'in. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni Allah merahmati dan malaikat mendoakan orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Tapi hadis dhaif. Kita dah belajar dah bab yang keempat dulu. Kalau pun dhaif, bukan palsu, masih dijadikan sandaran di dalam fadailul a'mal. Hukum pakai serban kita dah tahu boleh, ya. Kerana apa? Kerana Nabi pakai. Takkan tak boleh pula benda Nabi pakai. Kamu yang pandai katanya ada orang Arab dan sebagainya. Yang penting Nabi pakai, boleh pakai. Cuma kelebihan pakai pada hari Jumaat tu, Allah menurunkan rahmat. Jadi tak ada masalah. Kita amalkan betul hadis ni, dapat kita fadilat tadi. Kalau tak betul pun memang pakai serban tu ikut sunnah. Jadi tak ada masalah. Rasulullah SAW bersabda, salatun bi amamatin afdalu min khamsin wa ishrina bi ghairi amamah. Samalah komen dia. Ini hadis tak kuat. Kalau tak kuat pun ada juga hadisnya. Bila kamu sembahyang langsung tak pakai kepiah tu mana hadis? Boleh pula kamu buat. Yang kamu dogol pakai kepiah tu. Ya. Jadi Nabi SAW kan buat, adakah pakai kepiah, ada pakai serban saja, ada pakai kepiah saja, ada pakai kepiah lagi, serban lagi kan. Ya. Jadi sekurang-kurangnya cerita tentang kelebihan ni namanya fadilat. Kalau dhaif sekalipun tak ada masalah untuk kita berhati-hati, kita lakukan kod betul, dapatlah kita itu kelebihan seumpama 25 kali solat yang tidak ada memakai serban. Selesai. Lidah, selendang, ni macam ni lidah ni. Apa dalil memakai lidah? Sekarang semua nak tahu dalil. Tak apalah, kalau zakat dah tahu tak ada masalah, bagus. Tapi yang macam membangkang tu, seolah-olah mana dalil? Macam seolah-olah tak ada dalil, lelaki yang tak sedar. Sebab yang kamu tak tahu dalil, tak mestinya tak ada dalil. Tapi apa ustaznya dalil? Itu boleh nak tahu. Jawapan. Dalilnya hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bila berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza qama ahadukum fi salatihi fala yabzuqanna qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alu hakadha. Ini Nabi SAW bagi panduan adab ketika solat. Kadang-kadang
kita tengah solat nak buang kahak, bukan sengaja tapi ada kahak, so nak kena keluarkan. Jadi kalau nak keluarkan kahak, janganlah ludah ke bahagian kiblat tu. Tengah sembahyang ludah macam tu, jangan. Dia habis nak ludah macam mana? Jadi Nabi SAW kata, kalau nak ludah ke bahagian kiri, tu pun tengoklah kalau ada orang sebelah kiri, janganlah diludah. Kalau tak ada orang, ludah sebelah kiri, itu sembahyang seorang. Ya, rasa nak buang kahak, ludah ke depan jangan. Kalau nak perlu ludah ke kiri. Tapi kalau kiri ada orang, janganlah. Kenalah pula hamba Allah tu, marah dia. Kemudian ataupun dia ludah ke bawah tapak kaki dia. Ini ceritanya kalau dia sembahyang katakan di padang atau di apa ya. Lalu ketika Nabi SAW bagi panduan tu, Nabi ambil ujung selendang Nabi dan Nabi ludah di situ dan Nabi lipat. Atau buat macam ni, Nabi ajar. Ataupun buat macam tadi, ludah dalam kain kita sendiri dan lipat. Jadi benda tu tak ganggu, tak kacau. Mana Nabi ada pakai lidah. Dalam riwayat Abu Dawud, ketika Nabi SAW solat istisqa maknanya minta hujan, disebutkan summa rafa'a yadayhi falam yazal yad'u hatta ru'ya bayadu ibtayhi thumma hawwala ila an-nasi zahrahu wa qallaba rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi. Ini cerita macam mana Nabi SAW buat ketika solat minta hujan. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangan baginda, lama baginda berdoa sehingga nampak putih ketiak baginda. Maknanya baginda angkat tangan tu tinggi, betul-betul minta ni. Dan kita santai je, minta tak apa ke, macam tak berapa nak je pun ya. Jadi salam ketika minta bersungguh-sungguh minta hujan tu tinggi angkat tangan. Kemudian baginda SAW memalingkan belakangnya kepada orang ramai serta memalingkan selendang baginda, takkan dia mengangkat kedua-dua tangannya. Jadi diterbalikkan. Ini nak menunjukkan kita tu merendahkan diri di depan Allah. Terbalikkan apa yang kita pakai. Tunjuk kita ni betul-betul lah harap berhenti, betul-betul lah. Yang penting yang ada kaitan dengan tajuk, maknanya Nabi SAW tu ada ridak baginda. Hadis daripada Abdullah bin Zaid menyebutkan summa tahawwala ila al-qiblati wa hawwala rida'ahu wa qalabahu zahran li batnin wa tahawwala an-nasu ma'ahu. Lalu Nabi SAW berpaling ke arah kiblat, mana membelakangkan orang ramai, dan baginda menterbalikkan ridak baginda. Yang di luar tu ke dalam, yang dalam tu keluar, dan demikianlah orang ramai juga meniru perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi ada ridak, orang lain pun ada ridak, masing-masing tiru macam Nabi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW telah menutupiku dengan ridaknya ketika aku melihat lelaki Habsyah bermain dalam masjid. Orang Habsyah ni orang hitam. Jadi dia ada buat macam tarian perang lah, bukan tarian Melayu tu. Yang lembah lolai itu tak boleh. Itu dipanggil macam lelaki berbuat macam wanita. Tapi ini macam tarian perang. Jadi Sayyidina Aisyah kan masih muda lagi. Jadi macam tertarik lah nak tengok. Duduk di belakang Nabi SAW. Jadi Nabi tutup dengan ridak baginda, nampak, tengok. Tapi orang tak nampak Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maknanya apa? Maknanya ada ridak Nabi SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawa seorang Badawi mendekati Rasulullah SAW bersama para sahabat, lalu menarik lidah Nabi dengan kasar. Nabi dengan pakai lidah tu dia tarik kasar, arak Badawi, arak kampung, bukan kira dia. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, berikan kepadaku bahagian daripada sedekah daripada Allah. Kalau orang Arab yang siwilas ni malu nak minta macam tu dengan Nabi. Arak Badawi ni dia tak kira, orang kampung dia nak, dia tarik lidah tu, dia minta dengan Nabi. Kerana kuatnya tarikan itu menyebabkan terlihat bekas merah di leher Nabi SAW, sampai ada bekas merah.
Bagi dia SAW berpaling dan tersenyum. Allah. Kita tak boleh lah macam Nabi. Agak-agak berpaling terus lempang dia kan. Wong dia kau nak minta pun elok-elok lah sikit kan. Kita macam tu. Tapi Nabi SAW Allah kurniakan bagi dia ni orang yang lapang dan dia ni. Tapi kalau yang untuk agama, Nabi strict. Nabi marah kalau agama nak buat main-main, nak jual beli. Tapi kalau kena pribadi, Nabi relax dia. Senyum lagi. Lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan sedekah. Dia minta hak dia bagi. Cuma cara dia itu cara kasar lah. Tapi akhirnya dengan akhlak Nabi SAW ni tertarik hati orang Arab Badawi itu dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, ridak itu termasuk sunnah juga, sesuatu yang Nabi SAW ada melakukannya. Jadi kita itu disunahkan untuk mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jubah. Adakah Rasulullah SAW memakai jubah? Jawapan, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai jubah. Jubah ni bukan macam kita sebut ni. Kalau kita ni jubah lah ni. Ada gamis. Ni kalau bahasa Arab gamis. Jubah tu macam kalau guru saya Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki Hafizallah, macam Habib Umar, Habib Ali Zainal Abidin, kan dia ada baju luar tu. Itu namanya jubah. Jadi ya, bagi dia ada pakai jubah. Dalil hadis Mughirah bin Syubah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummaini. Nabi SAW pernah memakai jubah rum. Jadi tak ada masalah pakaian dia. Tapi jubah ni dinisbahkan kepada jubah rum, yang mana sempit dua lengannya, pesen dia. Kan jubah kan banyak pesen. Ada yang jubah yang Qatari, ada yang Yamani, ada yang Saudi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, inna Sa'd bin Mu'adz ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min dibajin mansujin fi hatta abu fala bisaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sa'd bin Mu'adz telah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jubah daripada sutera yang disulam dengan benang emas. Bukan emas betul, benang tapi yang macam emas sekali ni. Lalu Nabi SAW memakai. Ubadah bin Samit berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW zata yamin wa alaihi rumiyatun min saufin dayyiqatil kummaini. Pada satu hari Nabi SAW keluar kepada kami dan dalam keadaan bagi dia itu memakai jubah ala rum daripada bulu, dan jubah itu mempunyai dua lengan yang sempit. Selesai jubah. Tapi zaman kita ni biasanya yang pakai macam tu ulama lah. Dah jadi macam adatnya ulama lah pakai itu. Kalau kita pakai, orang tolak ke depan langsung ceramah. Ingatkan kita ustaz ya. Kopiah pula ya. Rasulullah SAW adakah memakai kopiah? Jawapannya ya. Dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW yalbasu qalan suwatan baydha. Qalan suwah ni kadang-kadang kita terjemah apa tu songkok, tapi warna putih. Songkok putih, kopiah putih. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah SAW yalbasu qalan suwatan baydha lati'atan. Nabi SAW memakai kopiah putih yang tak pernah ditanggal, mana kerap pakai lah. Kita sekarang tak tahu lah fashion moden ni. Ustaz pula yang segan nak pakai kopiah. Orang biasa pula yang pakai kopiah. Yang lagi tak seronoknya kalau kena cah di mahkamah, masa tu dah dia pakai kopiah. Kan ada macam tu. Masa kau tak dicah di mahkamah, tak ada pula kau pakai kopiah. Bila cah di mahkamah, rasuah ke, ambil duit ke apa ke, masa tu dia pakai kopiah. Buat nak simpati hakim ke apa? Ingat hakim tu boleh simpati dengan kopiah.
Kan dia lebih pandai apa tu undang-undang. Kalau buat salah ada hukuman dia. Janganlah pakai kepiah, jatuhlah image kepiah tu. Patut kalau selama ni pakai kepiah, kena cas di mahkamah, buka kepiah tu. Jangan jatuhkan image. Baik. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW ada memakai kepiah, ya. Ada hadis satu lagi tu boleh baca sendiri. Kesimpulan yang sama, ada kali Nabi pakai kepiah di bawah serban, ada kepiah pakai ikat serban, ada kalanya Nabi pakai kepiah saja tidak perlu serban, ada kalanya Nabi ikat serban saja, kepiah tak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa nahnu